mungkin dapat Dr. terangkan, kita juga nak menggalakkan, katakanlah hujung tahun kan ada karnival jualan hujung tahun, promosi istimewa, tapi dari segi peniaga macam mana mereka dapat insentif supaya mereka juga dapat menawarkan diskaun yang menarik kepada golongan sasaran dan dapat rancakkan lagi perniagaan tu. Ya, kalau kita lihat apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan tahun ini melalui payung rahmah dan akan diteruskan juga tahun depan dengan peruntukan yang lebih besar. Ini kita lihat sebenarnya bukan sahaja untuk membantu masyarakat, bukan sahaja di bandar, malahan di luar bandar untuk mendapatkan barangan asas dengan harga lebih murah sehingga diskaun 30%. Tetapi ini juga adalah insentif kepada peniaga itu sendiri. Kerana apabila sesiapalah membeli kan, kadang-kadang bila kita pergi kedai, kita pergi restoran, kalau ada menu rahmah RM5, kita kadang-kadang kita tak beli itu saja, kita beli yang lain. Itu sebenarnya akan mampu meningkatkan pendapatan peniaga itu sendiri. Kita galakkan individu isi rumah untuk membeli barangan yang ditawarkan dengan harga yang diskaun supaya mereka tidak terbeban. Tapi pada masa yang sama, kalau ada pendapatan tambahan, kalau ada extra money kat situ, kita boleh juga beli barang-barang lain yang ada disediakan oleh peniaga itu. Itu dia. Dan juga pemantauan ataupun pemerhatian Dr. sendiri, adakah berpuas hati dengan tahap literasi kewangan rakyat Malaysia? Ya, kalau kita berbelanja, sebelum kita buat apa sekalipun, pasti ada perancangan untuk itu dan ini, terutama mereka yang baru membina keluarga, yang baru mungkin menambah ahli keluarga, pastinya perlu lebih cakna anak yang nak masuk sekolah, transisi dalam kehidupan ni macam mana supaya ilmu kewangan ni penting dalam apa je situasi sekalipun. Kita tidak nafikan literasi kewangan itu masih lagi orang kata perlu dipertingkatkan, bukan kerana kita ni tidak kita berhenti belajar tentang kewangan, tetapi sebenarnya di zaman teknologi ini pengetahuan kewangan tu semakin penting kerana sebagai macam suatu fintech, ada Macau scam, pelbagai jenis orang kata cabaran yang mana kalau kita tahu pasal kewangan 5 tahun lepas tak sama dengan sekarang. Macam-macam orang kata yang kita terima melalui media platform ataupun daripada kawan, sahabat, keluarga yang kata guna duit untuk ni, beli ini. Sekarang ni yang paling terkesan buy now pay later, sebab dia tak melalui bank, dia melalui peniaga atas talian yang kata tak bayar sekarang, tapi dia ada perangkap di situ. Kalau tak bayar, kena bayar orang kata kadar faedah yang tinggi. Oleh itu saya memang melihat literasi kewangan itu amat penting. Kita jangan berhenti belajar. Tak tahu, tanya, tak pasti, jangan kongsi. Mungkin ada pihak yang dia nak bertambah keluarga mungkin, tapi gajinya statik. Macam mana? Adakah mungkin keperluan untuk refinance perumahan ke, kereta ke? Jadi macam mana dengan itu? Keperluan juga untuk mereka melihat kembali perbelanjaan. Sekarang kita belanja je tapi tak melihat analisis masuk keluar itu sebab kita bukan syarikat, tapi dalam rumah tu macam mana untuk melihat aliran keluar perbelanjaan tu. Strategi menguruskan kewangan ini bukan sahaja kita berjimat dalam berbelanja, tetapi kita harus cuba juga mencari jalan untuk meningkatkan pendapatan. Dalam Belanjawan 24 juga ada kerajaan sebut tentang dasar gaji progresif, yang mana pekerja mendapat peluang untuk menaikkan gaji mereka jika mereka meningkatkan kemahiran dan juga meningkatkan produktiviti syarikat. Itu peluang untuk meningkatkan gaji. Pada masa yang sama juga kita kena lihatlah situasi sekarang ini yang mana kerajaan banyak menyediakan pelbagai insentif, bukan sahaja kepada peniaga, petani, pesawah, pekerja swasta dan sebagainya untuk menceburi mana-mana bidang yang sesuai dengan skill ataupun kemahiran mereka dan juga pengetahuan. Yang penting kita kena lihat segala ataupun bacalah segala inisiatif yang akan diumumkan dan ambil peluang. Jangan tunggu untuk orang datang bagi kat kita, tapi kita cari peluang tu. Kita pun kena cari peluang juga. Dan itu melalui pemahaman kewangan yang lebih meluaslah. Dan itulah kita dah nak masuk 2024, pastinya ada pelbagai tawaran yang menarik kan. Semua orang dia macam teringin untuk upgrade lifestyle. Yang pada bersama mungkin terjerat akan menambah hutang. Macam mana supaya tidak jadi mangsa sasaran terbeban dengan hutang. Kita nak menambah perbelanjaan bersama, bukan membantu ekonomi tapi juga kita tambah hutang. Sebabkan kata kuncinya lifestyle itu sendiri. Memang kita harus ada disiplin diri. Jangan terpengaruhlah kalau kawan sebelah kita pakai baju Melayu litlap butang litlap itu, kita pun nak beli yang sama. Disiplin diri itu penting, iaitu kita tahu apakah sebenarnya perbelanjaan kita setiap bulan, kita rekodkan dan kita tengok apa yang kita boleh jimatkan. Kadang-kadang kita harus beri ganjaran kalau kita kepada diri kita, kalau kita dapat berjaya mencapai sasaran, berbelanja tidak melebihi satu jumlah tertentu ataupun berjaya mendapat
dapat pendapatan tambahan, dan ini yang kita boleh gunakan untuk merancang supaya kita tidak terperangkap dengan situasi yang mana satu ketika tu kita terpaksa mencari duit yang lebih banyak. Tetapi dalam Belanjawan 24 dia disebut tentang akaun fleksibel KDSP. Itu juga satu inisiatif lah. Kalau kita merancang, tetapi kadang-kadang kalau ada masalah, ada lagi ruang untuk kita mendapat bantuan ataupun dana tambahan lah. Ya. Dan saya kira keperluan untuk mungkin sebelum ni ada suami saja bekerja, isteri tak kerja, tapi mungkin keduanya terpaksa bekerja demi menambah ekonomi keluarga, ataupun bapa yang berkorban ada buat dua kerja betul masa. Jadi macam mana mungkin melihat ini bukan lagi fenomena, tapi kadang orang rasa ini satu keperluan untuk mereka survive terutama di kawasan bandar. Mungkin ada kategori yang miskin bandar walaupun 2,500 tapi masih dikira sebagai miskin tu. Ya, betul. Sebab kalau kita lihat gaji median pekerja di Malaysia sekarang 2,424, amat rendah. Kalau dua-dua bekerja macam Fetri cakap itu, kalau dua-dua gaji purata 4,800 5,000 tu, purata perbelanjaan isi rumah di Kuala Lumpur sebenarnya RM7,000. Kalau di Selangor 6,000, kalau Putrajaya 8,000. Jadi itu memang tak cukup. Oleh sebab itu kerajaan pun sedang cuba untuk meningkatkan gaji purata itu kepada lebih daripada 4,000, dan juga pada masa yang sama memastikan banyak lagi orang kata infrastruktur yang memudahkan lagi kita tak semesti kena duduk kat bandar untuk bekerja. Kalau sektor pengangkutan awam cukup bagus, kita dapat duduk di rumah yang selesa, tetapi sedikit di luar bandar, tapi dapat bekerja di bandar pun mungkin akan membantu dari segi kos isi rumah setiap bulan. Itu dia. Itulah mungkin cabarannya kena hijrah juga ya. Berhijrah pada kawasan yang lebih rendah kosnya, bersama gaji pun seimbang begitu. Kita masih terhad ni mungkin dapat diberikan satu saranan kepada orang ramai supaya berbelanja berhemah pada sesama itulah seiring dengan ilmu kewangan untuk kita survival di zaman yang mencabar ni. Silakan. Di dalam zaman yang mencabar terutama tahun hadapan kita masih lagi melihat ketidaktentuan dari segi geopolitik dan juga ekonomi global. Kita sebagai individu, sebagai isi rumah di Malaysia ini harus sentiasa memastikan bahawa pengurusan kewangan kita sentiasa di tahap yang terbaik dengan meningkatkan literasi pemahaman kewangan. Pada masa yang sama kita harus mendisiplinkan diri kita jangan mudah terpengaruh dengan persekeliling kita dari segi kawan-kawan beli macam-macam. Kita haruslah tengok apakah keperluan semasa kita, kehendak kita, dan tidak semestinya kita harus berjimat sehingga menjejaskan kualiti hidup, tetapi berbelanja dengan berhemah, tahu kat mana barangan yang memang diskaun, good bargain dan sebagainya. Dan pada masa yang sama kita cuba mencari peluang untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan supaya kita dapat gaji yang lebih kompetitif, supaya kualiti hidup kita lebih menjadi lebih baiklah. Itu dia tadi sebutkan jangan kedekutkan diri sendiri sampai kita teruk juga. Yang penting wasatiyah pertengahan. Betul. Antara boros dan juga tidak juga kedekut. Kita sedang-sedang saja untuk hidup selamat dan ada tabungan kecemasan apa jua yang berlaku. Terima kasih Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School yang berkongsi tip penting disiplin itu sangat penting, literasi kewangan juga penting. Yang penting kita kena faham apa yang berlaku dalam ekonomi kita dan rancak untuk membuat perancangan pada masa hadapan.